Pada ketika ini 27% atau 1.5 juta hektar daripada 5.7 juta hektar kawasan tanaman kelapa sawit diuruskan secara kecil-kecilan melalui pekebun kecil. Di mana Menteri Perdagangan dan juga Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata secara puratanya setiap pekebun kecil menguruskan 4 hektar ladang dan juga kebanyakan mereka turut berhadapan dengan kesukaran untuk meningkatkan hasil. Justru katanya model perniagaan yang boleh dilaksanakan bagi membantu pekebun kecil adalah dengan menyatukan 214,680 pekebun kecil bebas iaitu melibatkan 822,073 hektar menjadi kluster sekitar 8,000 hingga 10,000 hektar. Dan kelompok itu kemudiannya akan diuruskan dengan adil seperti ladang sederhana atau besar oleh pasukan yang berdedikasi selain membantu daripada pelaksanaan pengambilan tanah baharu yang menyebabkan berlakunya penebangan hutan dan sebagainya. Bagaimanakah inisiatif ini dapat direalisasikan? Kita ingin bincangkan kita bersama dengan Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia PKPKM Azmi Hassan di studio ketika ini. Encik Azmi, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali mendengar cadangan ini, saya kira ini bukan kali pertama kita mendengar cadangan seperti ini. Ada juga dilaksanakan di negeri hujung tanah air dan sebagainya. Apa realiti, pertama sekali, realiti semasa landscape pekebun kecil sawit di Malaysia khususnya? Kerana ini, soalan ini menyentuh soal sawit. Okey, terima kasih. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Sarawak penjemput NASH pada hari ini. Ini satu penghargaan kepada NASH lah. Jadi NASH ni sebenarnya satu organisasi yang telah ditubuhkan tahun 1975 di bawah naungan masa itu PM2 Datuk Tun Abdul Razak. So sekarang ni kita menggabungkan semua pekebun kecil dalam semua sektor untuk kita bangunkan dia dalam segi sosioekonomi lah. So sekarang ni kalau kita realitinya pekebun kecil yang ada di sini, kita ada dua kelompok. Satu tadi yang kelompok yang organised, yang mana yang telah dikendalikan oleh agensi kerajaan. Satu kelompok lagi yang telah boleh kata independen lah. Kita pun bebas. So yang tadi dimaksudkan oleh YB Datuk Johari tadi ialah dia fokus kepada pekebun kecil bebas. Lebih kurang 14% daripada 27% tadi, 14%. Dan sebaiknya ialah bakinya ialah pekebun kecil di bawah Felda, di bawah Fekra dan sebagainya. Okey. Jadi idea untuk penggabungan pekebun itu satu yang baik, bukan satu idea yang lama, yang baru. Jadi kita tengok realiti tentang pekebun kecil bebas ni. Kalau saya nak bawa tuan-tuan realiti dia, kalau kita tengok pekebun kecil bebas ni, kita kena anggap dia satu pelaburan dalam industri sawit. Sebab pekebun kecil bebas ni bila dia masuk, dia bukan masuk dalam 1 tahun 2 tahun, bukan macam kita tanam sayur. Dia akan memakan masa 25 tahun. Ini satu pelaburan jangka panjang. So jadi dasar-dasar untuk ini perlu jangka panjang. So jadi kalau kita dengar tentang penggabungan pekebun kecil ni, satu idea yang bagus, tapi benda dah pun berlaku. Dah pun berlaku kalau kita tengok, kita dah pun berlaku. Kalau kita tengok dari segi productivity tadi dia kata. Kita tengok productivity. Apakah isu yang dihadapi oleh pekebun kecil bebas? Kira tiga perkara. Satu, dia ada tanah memang ada. Kedua, tenaga. Ketiga, aspek sosial. Yes. Yang ini biasanya orang selalu ketinggalan. Whereas the world dunia dia melihat kepada sosial, tata kelola, good governance, buruh menjaga apa. Tapi di peringkat kita masih lagi terikat dengan masalah tanah, masalah buruh, masih belum selesai lagi. So ini perkara kita kena selesaikan dulu untuk kita gabungkan. Sebab kita ambil contoh, sekarang ni kita ambil katalah masalah tanah. Tanah pekebun kecil ni dia boleh katakan berselerak. So kita kena satukan dia. Keduanya ialah dari segi modal, dari segi tanah. Keduanya dari segi tenaga. Kalau kita tengok pada purata pekebun kecil kita ni ada average umur dia lebih kurang 65-70. Bukannya setakat pekebun kecil bebas saja. Felda pun sama. Betul. Mereka telah masuk industri sawit ni boleh kata 2 dekad. 25 pertama, 25 kedua, dah 50 years. Berarti kalau yang masuk umur 20 tahun, tu sekarang dah sampai 70 tahun. Dan anak-anak muda tak berminat nak masuk. Jadi ini satu perkara yang kita kena lihat. Jadi pandangan tentang penggabungan tu bagus dan kita tengok dari segi pelaburan ya. Saya nak tengok. Kalau kita nak jadikan dia bergabung, ini ada satu pelaburan. Ya. Kalau kita tengok sekarang, isu yang ada tadi ialah pertama ialah isu tanah, productivity. Keduanya ialah isu kebahagiaan hidup, iaitu pendapatan. Okey, kalau kita nak share dengan tuan-tuan, dengan yang penonton, kita tengok, kalau kita ambil average holding sekarang ni lebih kurang 4 hektar. Cost of production lebih kurang RM400. Dan kadar kita punya kadar kemiskinan kita lebih kurang 2,300 pada tahun 22 mengikut Jabatan Statistik lah. Kalau kita ambil
that element, kalau kita buat pengiraan, setiap tan sekarang ni kita dapat harga lebih kurang, kalau tadi kita kena dapat harga mesti lebih kurang, kata orang tu, melebihi RM900. Adakah kita boleh dapat harga RM900? So, kalau kita boleh tingkatkan pendapatan, kalau kita boleh tingkatkan pengeluaran, kalau kita simulate perkara ni, kalau kita boleh naikkan daripada 13 tan average kepada 20 tan atau 80 tan, dan kita punya pendapatan kata orang pendapat melebihi miskin, FB price berada pada 809. Yeah. Dan kalau naik lebih kurang 25 tan kita dapat 729. Kalau naik lagi kepada 30 tan, mana kita 674. Mana 674 dah lebih kepada. This is very important untuk kita lihat kalau kita nak gabungkan. Jadi penggabungan nanti bagus sebab apa? Dia boleh meningkatkan pendapatan. Dan keduanya dia boleh menyelesaikan masalah-masalah pasaran yang ada. So pada pandangan saya memang baguslah kalau kita dah boleh gabungkan. Tetapi isu-isu lain adalah. Ya. Saya suka ni sebab dulu masa Felda baru-baru ni, sebab saya anak Felda. Jadi bila baru-baru ni bila harga sawit yang tahun sudah harga sawit naik ni, semua ramai yang pendapatan mereka tiba-tiba naik mendadak dan sebagainya. Ramai juga peneroka yang beli gelang emas banyak, ada semua ni. Semua keluar. Tak apalah, itu wang mereka dan sebagainya. Okey, tapi kalau bercakap pasal konsortium nak menggabungkan mereka dan sebagainya ini, tadi ada disetujui sikit bahawa pendapatan mereka akan bertambah. Soalan pertama pekebun kecil adalah apa manfaat kepada mereka? Ialah dari segi wang dan sebagainya. Tapi economies of scale yang terhasil dari gabungan tersebut. Kerana mereka agak mungkin sentimental, agak sensitif dengan pengurusan tanah mereka. Ini pernah berlaku ketika kita mencadangkan untuk kita gabungkan pesawah-pesawah padi. Kerana mereka merasakan pemikiran mereka pada ketika itu pengurusan itu agak tradisional dan sebagainya. Okey, kita faham. Tapi di sawit apa realitinya? Apa yang difikirkan mereka? Apa yang mereka ingin dapat? Adakah ini cukup dicerminkan dengan gabungan tersebut? Ya, itu sekali tadi. Penggabungan ni kalau ikut yang saya nyatakan dia ialah dia akan menunjukkan satu sistem berskala besar, ekonomi berskala besar. Jadi berskala besarnya kita banyak benefit kat situ. Bila benefit pertamanya, kita akan ada bargaining power menjual buah. Jadi kata orang tu kalau kita bila bergabung seolah macam kita buat vertical integration. Maknanya integrasi cara menaik lah atau cara menegak. Maknanya pekebun kecil bukan saja menguruskan ladang pengeluarannya, tetapi dia terlibat dengan pasaran juga. Jadi dengan itu maknanya dia integrate dengan pasaran, jadi dia boleh mengawal juga dia punya harga nanti. Jadi dia ada satu gabungan yang besar. Gabungan yang besar itu boleh kata kalau dia mengeluarkan, dia boleh menawar kepada kilang harga yang baik. Sebab dia ada supply yang besar, itu satu. Keduanya dari segi nak pembelian input pertanian. Dia boleh beli secara bulk. Secara bulk, harga dia akan boleh kurang sikit. Dan kualiti input petani is very important tau. This is one of the area yang saya selalu bangkitkan. Sebab apa? Kualiti baja yang dipasarkan sekarang ni, saya difahamkan, tidak apa-apa berkualiti. Label yang mengatakan kualiti tidak sepatutnya di situ. So, sana ada enforcement on that. So, banyak pekebun kecil komplain bahawa dia membeli baja, tetapi hasil dapat pada spesifik baja tak sama. So, kalau kita bubur baja, walaupun itu baja, kita labur baja banyak duit, kita labur itu, tapi produktif is not there. Tak ada produktif itu. Maknanya kalau kita kata tadi, perbezaan produktiviti, kalau nak jadi estate akan meningkat pada 20 tan. Sekarang ni average 13 tan atau 15 tan. There is a gap lebih kurang 8 tan kita boleh naikkan. 8 tan ada satu pendapatan yang tinggi. 8 tan. Keduanya dari kualiti. Kualiti sawit, sebab harga sawit ditentukan oleh dua perkara dia, pendapatan. Pertama ialah dari segi dia punya kuantiti, kedua kualiti. Kualiti dia kadar perahan minyak sawit. Saya ingat tuan pun tahu kadar perahan minyak sawit. Kadar perahan minyak sawit ni kalau kita boleh dapat, kalau boleh tingkatkan pada 20%, sekarang pekebun kecil dapat 15%, 14%. Jadi kalau kita meningkatkan lagi kepada 5-6%, kalau boleh 20%, dengan kita punya production meningkat 20%, kita dapat 4 tan minyak 1 hektar. Cuba bayangkan 4 tan 1 hektar minyak kita dapat. Kalau ikut yield dari pengeluaran dari segi minyak lah. Kita tak tengok pengeluaran daripada FFP minyak. Kita tengok berapa peningkatan tu. Jadi di sini yang pentingnya bila kita buat blok ni, apakah benefit apakah kebaikan kepada pekebun kecil tu? Ya. Yang itu penting. Jadi nak menukar mindset ke situ, mesti ada benefit. Kalau dia nampak benefit tu boleh untung dan sebagainya, dan dia boleh membina satu kehidupan yang katalah relax, tak pening kepala. I think there's no problem pekebun kecil masuk dalam kerja ni. So itu tak masalah. Seronoknya sebab
kualiti yang boleh dibawa masuk kalau kita adalah dalam konsortium yang lebih besar. Itu paling penting sekali. Sebab dulu masa saya kecil kalau ikut ayah pergi kebun membaja dan sebagainya, baja-baja yang dulu saya panggil baja garam ni. Kalau baja ini yang pedih di tangan ni. Kalau guna baja tu. Okey, baja ni sebagai salah satu contoh. Kalau kita ada satu gabungan yang besar macam Felda dan sebagainya, dia ada R&D tersendiri yang bahawa baka yang akan dihasilkan lebih baik. Ya, Okey, dia ada skala dia yang boleh dibina. Itu satu. Teknologi transfer pun boleh. Kalau kebun lain lebih canggih sikit boleh belajar dan sebagainya. Dan juga boleh bawa masuk dengan skala yang lebih tinggi. Dan juga kualiti bargaining seperti yang Cik Azmi sebutkan tadi dan sebagainya. Bagaimana kita melihat bahawa naratif bahawa kalau kita gabung bukan hanya pendapatan tapi juga soal the whole supply chain itu terjamin untuk mereka. Adakah ini cukup difahami oleh pekebun kecil kelebihan ni? Okey, kalau kita tengok sekarang, kita terpaksa akui bahawa kelapa sawit adalah dia bergantung pada permintaan dunia. Kita ekspor lebih kurang 90% daripada produk kelapa sawit kita lah. Pekebun kecil menyumbang lebih kurang 22%. Jadi kita pun mengekspor barang kita tu, harga kita bergantung kepada harga ekspor. Jadi kita tak boleh kawal yang itu. Ekspor price kita tak boleh kawal, tapi dalaman tadi produktiviti kita boleh kawal. Jadi dari segi itu kalau kita nak menjadikan satu yang mampan, kita kena imbang kedua-dua ni. So sekarang ni kita kena pastikan kita boleh kawal yang di dalam. Disiplin is there. Contohnya kata kalau kita buat input baja yang bagus, kita naik ke productivity. Ya. Keduanya kalau kita melalui vertical integration tadi, kita kurangkan transaction cost. Kos pemasaran kita akan kurang. So semua pendapat benefit akan balik kepada pekebun kecil. Jadi di situ kita letak yang sekarang ni kerajaan telah melaksanakan MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil kan. Dalam Malaysian Sustainable Palm Oil macam-macam perkara ada di situ. It's a very complete program di mana dia akan menjamin kemampanan industri sawit. Jadi kalau kita kata kalau kita nak maintain industri sawit sebanyak 27% sampai tahun 2025 atau 2030, we have to have this discipline in MSPO. Sebab apa? Dalam ini banyak lagi benda-benda yang kita boleh mencadang dari segi pasaran. Kalau kita tengok one day nanti kalau kita dah gabungkan digitalization will come in, betul tak? Kalau digitalisasi masuk nanti, maknanya saya sebagai pengeluar sawit, pekebun kecil, saya tahu pengguna di luar sana, di Eropah tahu bahawa sawit yang dikeluarkan oleh pekebun kecil is a quality. And because dia nak produk yang berkualiti, they have to pay lah. Ya. Jadi dia kena bayar premium. Sekarang ni tak ada benda tu. So this is satu yang kita kena sustain lah. Jadi kalau kata kita boleh kita satu hari, kalau kata MSU is very disciplined, berjalan dengan baik. Bila MSU, semua produk berkualiti. It's quite, kata orang tu, satu produk yang kualiti lah. Memang kita punya UR meningkat, kita punya GAP, kita good agricultural practice kita ada kat situ, segala-galanya ada kat situ. So dengan sendirinya, kata orang tu, apa kata orang, you nak A, saya bagi A. But you have to pay me A. That kind of bargaining power dengan the world, bukan setakat sini aja. Dan secara integrasi tadi, kita juga boleh terlibat dengan industri hiliran. Ya. Dari melalui tadi kalau kita gabungkan kita anggap koperasi dah. Bukan kita tahu sebenarnya model-model ini dah ada sekarang ni kalau kita tengok. Kalau kita ambil model Felda, alhamdulillah lah. Kalau kita tak nak kacau Felda sebab kerja dia biarun. But we have the model yang di bawah LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang. Betul. They have PPNJ, for example, Persatuan Peladang Negeri Johor. Di bawah PPNJ ada PPK, Pertubuhan Peladang Kawasan. Kebanyakan pertubuhan kawasan di Johor terlibat dengan kelapa sawit. And dia menjual buah dia kepada PPNJ. PPNJ ada kilang, 2 kilang. So di sini kita tengok, dah ada dah. Dari segi kata orang model yang telah bersana, kita kena tengok model ni, develop model ni. Mungkin kita boleh bawa ke negeri lain. Masalah yang besar ialah PPNJ di bawah kementerian lain. Dia tak sama dengan kementerian di bawah Datuk Jo. Mungkin Datuk Jo boleh lihat benda ni. Dan kita tengok macam mana. Adakah PPNJ satu kejayaan bagi dalam untuk menggabungkan pekebun-pekebun kecil? Itu satu yang kita kena lihat. So kita boleh pindah sebab di negeri-negeri lain, PPN ni, Pertubuhan Peladang Negeri, berada di semua negeri. Dan dia juga tak silap saya, mereka mempunyai kilang, Persatuan Peladang ni, melalui nafas dia mempunyai kilang baja, kilang machinery. This can help, this infrastructure ada. Okeylah. Cik Azmi, kalau kita bincang pasal sawit ni memang belum masa yang panjang dan sebagainya. InsyaAllah kita akan teruskan, kita kontak lagi untuk dapatkan penjelasan lebih lanjut, tapi itu secara rangkuman ringkas lah untuk kita fahami daripada apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Johari ini, dan juga bukan perkara baru dan juga sudah pernah dilaksanakan, cuma bagaimana untuk kita mengangkat perkara ini kepada realiti semasa yang lebih baru.